kempen dekat di mata, dekat di hati ni? Kuat sikit, Man. Bagi pertama terima kasih di atas slot ini dan kepada MRA. Dekat di mata, lekat di hati ini satu program yang kita buat khusus untuk program bantuan kemanusiaan yang bersifat dalaman maupun luar, maksudnya sama di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Dalam Malaysia ini kita tumpukan kepada pertama sekali pembangunan komuniti orang asli, diikuti dengan bantuan kemanusiaan kepada golongan yang kurang upaya, juga kepada bantuan fakir miskin, anak-anak yatim dan mereka-mereka yang gelandangan. Itu dalam Malaysia. Sementara di luar Malaysia, MRA memberikan tumpuan pada masa ini secara seriusnya untuk golongan komuniti Muslim Rohingya di Myanmar. Selain daripada itu, begitu juga bantuan kemanusiaan di Palestin, bantuan kemanusiaan di Syria, bantuan kemanusiaan di Pakistan, bantuan kemanusiaan di Padang, dan bantuan-bantuan ini ialah hasil daripada kesan gempa bumi ataupun peperangan ataupun kemiskinan dan sebagainya. Dan bantuan ini datang dalam bentuk-bentuk sama ada pendidikan, rawatan perubatan, sama ada perumahan, tempat mereka tinggal, makanan, minuman dan segala keperluan yang diperlukan apabila berlaku sesuatu gempa bumi. Dan Datuk sendiri kabarkan Datuk baru saja balik daripada satu kempen ataupun aktiviti bantuan untuk masyarakat orang asal Indonesia. Ya, betul. Datuk boleh kongsikan sedikit? Buat masa sekarang kita ada sukarelawan yang berjumlah 110 orang dan mereka ini sukarelawan orang awam yang terlibat dengan pembangunan komuniti orang asal. Sekarang ini mereka berada di Hulu Slim, Perak, dan juga di Negeri Sembilan dan juga di Kedah. Jadi program ini berjalan selama 3 hari 2 malam dan mereka duduk di sana untuk beri bantuan perawatan perubatan, termasuk membaiki keperluan-keperluan mereka, contohnya balai raya kalau sekiranya ada yang rosak, kalau ada lampu-lampu yang tak menyala, mereka lakukan apa yang boleh untuk memberi bantuan kepada komuniti orang asal ini. Dan program ini berjalan. Kerap mana tu? Kebiasaannya dalam 2 bulan sekali akan ada pasukan-pasukan sukarelawan yang akan masuk dan bersama-sama dengan grup-grup orang asal ini. Dan hubungan ini kita bina daripada masa ke semasa kerana kita rasakan bahawa orang ini perlukan perhatian dan perlukan bantuan. Jadi MRA meletakkan salah satu fokusnya ialah pembangunan komuniti orang asal ini sebagai satu matlamat kita. Cuma dalam masa yang terdekat ini, misi MRA ialah kami merancang untuk membina rumah untuk 300 buah keluarga di golongan komuniti Muslim Rohingya di Arakan. Itu matlamat yang kita cuba nak highlightkan sepenuh bulan Ramadan ini. Dan satu rumah ini kosnya RM2,000. Jadi kalau 300 RM2,000 dia asalnya rumah panjang. Dan dalam rumah panjang ini kita buat bilik-bilik yang sesuai untuk satu keluarga duduk. Sebab sekarang ni buat masa sekarang di satu khususnya di Arakan ini, mereka ni tinggal di kemah-kemah. Dan keadaan kemah ni begitu daif. Dengan banjir, dengan proses pembersihannya dan dah start berlaku sakit, taun dan sebagainya. Jadi benda-benda ini MRA merasakan bahawa perlu untuk kita bantu mereka menyiapkan tempat perlindungan yang selesa ataupun yang cukup untuk mereka berlindung. Jadi kempen MRA sekarang ini adalah meletakkan sasaran untuk mengutip sebanyak RM600,000 untuk bangunkan 300 buah rumah dan 300 buah keluarga ini agar dapat tempat tinggal. Dan misi ini kita laksanakan dalam masa 6 bulan pertama. Itu misi yang kita sedang lakukan sekarang ini. Pengalaman ini MRA dah ada sebelum ini. MRA pernah buat rumah sebanyak 200 buah di Padang daripada gempa bumi, 80 buah rumah di Pakistan kesan daripada banjir itu. Dan kita terus kempen supaya diarahkan ni keadaannya begitu ya. Maknanya keadaan terkini sekarang tak maksud keadaan terkini sekarang di Rohingya bermakna kalau boleh dibina rumah itu bermaksud keadaan sudah makin tenang atau bagaimana? Keadaan lebih baik sikit daripada dulu. Cuma bagaimana sekalipun orang-orang komuniti Muslim Rohingya ni mereka berada dalam keadaan yang begitu daif. Dan di sana seperti biasa mereka tidak dibela sepatutnya lah. Jadi dalam komuniti yang ada ini mereka bukan saja perlukan tempat perlindungan, malah antara yang mereka lakukan ialah pack-pack makanan
yang kita bungkus, yang belilah RM150 yang kita sesuaikan dengan keperluan makanan asasi mereka. Dan pack-pack ini kita edarkan, terutamanya dalam bulan puasa. Nak tak nak kita kena sediakan rumah. Betul, betul. Sebab Jadi Datuk, kalau itu adalah antara jangka plan besar lah dalam masa Ya, ini. betul. Dalam Ramadan ni apa antara aktiviti yang MRA telah sumbangkan kepada Rohingya? Daripada masa ke semasa memang ada pasukan kita yang berada di Myanmar, diarahkan khususnya. Jadi saluran makanan, bantuan makanan, bantuan kewangan ini memang berterusan. Cuma misi kita untuk menyiapkan 300 tempat tinggal, 300 untuk keluarga Rohingya yang tinggal ini masih besar dan perlukan bantuan. Jadi kita mengharapkan sokongan rakyat Malaysia khususnya untuk bersama-sama dengan MRA melaksanakan misi ini dalam masa 6 bulan pertama. 6 bulan tu daripada bulan berapa saya baru Kita daripada Ramadan. Okey, Ramadan ni saya kita dah jangkakan, bulan selepas lah. betul. Kalau bulan Disember tahun 2013 ni kita boleh melaksanakan dan menyiapkan 300 rumah tempat tinggal, Kos 300 keluarga. RM600,000. Kos RM600,000. Satu rumah ni hanya RM2,000 saja. Sebenarnya cukup basic banyak tu. Tapi kita rasa kalau itu yang mampu kita buat, baik kita laksanakan. Betul. Itu kadar. Dan sekarang ini memang dibuka untuk sesiapa yang memberikan sumbangan. Jadi anda boleh mengambil kesempatan rahmat dan keberkatan Ramadan pahala yang berganda-ganda. Apalah sangat 2,000 kalau dibandingkan dengan balasan ataupun ganjaran yang Allah janjikan untuk kita pada masa yang akan datang. Jadi macam mana nak menyumbang tu? Macam mana Datuk kita boleh kongsikan? Kita ada akaun yang akan diterterakan di television. Selain daripada itu, kita ada juga website. MRA ini pusat headquartersnya di Kampung Baru dan boleh pergi ke www.mra.com untuk melihat maklumat-maklumat lanjut. Pada masa yang sama, kita juga ada dalam Facebook yang kita masuk sebut nama MRA, akan keluar aktiviti kita di situ. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk menggalakkan lebih ramai sukarelawan yang terlibat dalam program MRA ini. Sebab dalam MRA sekarang ni sukarelawan ini terdiri daripada berbagai latar belakang. Yang seronok itu kita jumpa dengan berbagai-bagai keadaan manusia yang nak jadi sukarelawan untuk buat kerja-kerja kemanusiaan. Macam mana kita nak daftar jadi sukarelawan tu? Adakah kita berhubung dengan Facebook dan juga... Boleh berhubung dengan Facebook dan daripada masa ke semasa, contoh macam dalam bulan Ramadan ini, kita ada buat latihan untuk sukarelawan yang berminat untuk bersama-sama dengan misi kemanusiaan. Jadi latihan ini sentiasa berjalan daripada masa ke semasa. Jadi sukarelawan ini kita namakan dia sebagai sahabat MRA. Sahabat-sahabat MRA ini kita ambil spirit daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang begitu komited membantu Rasulullah SAW dalam perjuangan dia lah. Jadi kita harapkan kalau lebih ramai sukarelawan, dan kita selalu yakin begini, MRA ini satu kerja amal yang semua orang boleh terlibat dengan dia. Dan sementara bulan Ramadan ni pahala itu begitu luas. Jadi kita nak ramai orang yang prihatin dengan nasib orang lain. Di samping kita melihat nasib kita, kita juga membantu nasib orang lain. Jadi MRA ini sebagai salah satu platform. Jadi yang daripada masa ke semasa, sukarelawan ini kita selalu jemput dan datang bersama dengan MRA. Dan latihan-latihan itu diberi pendedahan, contohnya kalau berlaku gempa bumi di Pakistan, di Padang, apa yang perlu dibuat, dan semua kursus-kursus itu akan diberi di sini sebelum mereka dihantar ke sana. Dan kepakaran. Dan kepakaran bertindak pada waktu yang tepat. Betul. Sebenarnya lebih baik supaya kita dah bersedia. Betul. Sebelum terjadi apa-apa, kita dah ada pengalaman, ada ilmu dan ada maklumat. Betul. Jadi kalau jadi kita dah siap sedia kan? Ya, betul. Sebagai kesimpulan terakhir dan juga pesanan terakhir kepada penonton kita Datuk nak seru untuk derma ramai-ramai itu. Saya selalu melihat begini, dalam MRA sekalipun, kita diberikan 3 modal besar. Pertama sekali, Allah Ta'ala beri pada kita masa, beri pada kita tenaga, dan yang paling penting masih beri pada kita nyawa. Jadi saya melihat 3 modal besar ini adalah modal yang kalau digunakan sebaik mungkin, dia akan memberi satu manfaat yang cukup bagus untuk kita sama ada dunia ataupun akhirat. Jadi saya yakin semua orang ada 3 modal ini. Jadi kalau 3 modal ini boleh kita gerakkan untuk kerja-kerja kemanusiaan, saya rasa dunia akan jadi lebih baik dan ramai yang membantu daripada yang meminta. Jadi kalau sekiranya atas niat dan sifat insaf, logo MRA ialah matlamat MRA ialah khairun nas man yanfa'un nas, sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat pada orang lain. Jadi atas misi inilah kita bergerak seiring tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, untuk bersama-sama dalam kerja-kerja kemanusiaan. Jadi kita suruh
Lebih ramai orang untuk melibatkan diri dengan kerja-kerja sukarelawan. Walaupun apa jua bentuk. Walaupun apa jua bentuk, sama ada idea, tenaga, wang ringgit dalam bentuk barang dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Syakir Khalid Bendahari, Malaysia Relief Agency atas perkongsian kita tadi. Dan itulah dia, sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'un nas, sebaik manusia adalah manusia bermanfaat kepada orang lain. Dan ingat nanti di akhirat nanti, sebelum nanti kita nak dihisap ni, 4 perkara: umur kita, ilmu kita, masa kita, badan kita ni ke mana kita salurkan. Kita dapat menjawab soalan tu untuk kita ditempatkan di InsyaAllah. tempat Terima kasih kepada Ustaz Zaini, dan insyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Taha sebentar lagi. Jadi kita beri rehat sekejap, kembali selepas ini. Apa tu? Connect.